والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada dan Aziz Masjid dan Imam dan Rasul yang kuasa dan seluruh para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi Sabtu yang baru ini kita bertemu lagi dalam kuliah Syama'il Muhammadiyah, dan saya membicarakan pada bab yang ke-47, bab tawadhu'nya Rasulullah SAW pada bulan yang lalu, dan sambungan daripada hadis tersebut, hadis yang ke-336. Hadis riwayat kepada Sufyan bin Waqi' Rabu itu kepada kami Jumat bin Omar bin Rahman Al-Hijri yang menceritakan kepada kami seorang lelaki daripada Bani Tamim yang merupakan anak kepada Abi Hurairah, yakni bekas suami Khadijah, iaitu ayah Allah telah mengkhabarkan kepada kami daripada Ibnu Abi Hurairah daripada Hasan bin Ali. Dia berkata, sa'altu khali Hinda ibn Abi Hurairah وكان وصف عن حيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ قمر ليلة البدر. وذكر الحديث بطوله. قال الحسن فقدمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباها عن مدخله ومخرجه وشكله ولم يدع منه شيئا. Aku pernah bertanya kepada bapak saudaraku Hindu bin Abi Hurairah mengenai sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mahu mendengar beliau bercerita beberapa sifat. Kata Hindu, adalah Rasulullah SAW itu indah bersinar tanpa sebarang perhiasan. Aku juga ingin sekali disifatkan seperti itu. Lalu beliau menyambung bagi seorang yang agung dan berwibawa, wajahnya cerah berseri umpama kilau bulan purnama. Lalu Hindu menyambungkan hadis sehingga akhir hadis tersebut. Al-Hasan berkata, aku merahsiakan keterangan sifat-sifat Rasulullah SAW daripada Al-Husain berada ke masa yang lama. Akhirnya aku menyampaikan hadis mengenai sifat-sifat Rasulullah kepada Al-Husain. Rupanya beliau sudah mengetahui sebelum aku. Hasan Husain. Jadi Hasan menyembunyikan, tak memberitahu kepada Husain. Rupanya Husain pernah tahu bahawa Husain lebih awal lagi. Ini cerita Hasan Husain, dua cucu Nabi SAW yang paling hampir Nabi SAW. Dan ada dua yang mengatakan satu antara Hasan Husain, siapa yang wajahnya menghampiri Nabi SAW. Susah juga kan. Jadi dia dua-dua ni hampir sama. Rupanya beliau sudah mengetahuinya sebelum aku. Beliau pernah bertanya kepada apa yang aku tanyakan. Malah beliau juga bertanya kepada ayahnya mengenai masa Rasulullah SAW, masa dan keluar serta fizikal beliau. Ayah beliau menunjukkan semuanya tidak terkecuali satu pun. Di babnya tawadhu, tapi diceritakan tentang kepribadian fizikal juga. Di tawadhu ada satu sifat spiritual, fizikal ini bentuk tubuh, tapi termasuk disebutkan dalam hadis ini. Qala Al-Husain fasa'altu abi an dukhul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza awa ila manzilihi jazza dukhulahu thalathata ajza, juz'an lillahi wa juz'an li ahli wa juz'an li nafsi, thumma jazza'a
جزءة بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء العمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، ومنهم ذو الحاجة ومنهم ذو حاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، وإنه من أبلغ سلطانا حجة ما لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترق إلا عن ذواب ويخرجون أدلة يعني على الخير. Husain bin Ali menceritakan tadi sudah Hasan Husain tak tahu, Husain lagi tahu dia, lagi awal tahu, lagi panjang lah Husain lebih tahu. Husain ni Husain bin Ali, Hasan tadi Hasan bin Ali. Aku bertanya kepada aku mengenai sifat Rasulullah SAW apabila masuk rumah. Apabila masuk rumah, ayahku jawab, apabila Rasulullah SAW sampai dan masuk rumah, beliau membagikan masa beliau kepada 3 bagian. Jazza, juz'an, salah ajza, 3 bagian. 1 bagian untuk Allah, 1 bagian untuk keluarga kita, dan 1 bagian untuk diri baginda. Macam mana itu bagiannya? Bagian untuk diri baginda dibagi oleh kepada 2, yaitu untuk diri baginda dan untuk umat baginda. Pembagian tersebut mengandungi mulai daripada khusus kepada umum. Banyak lagi bagiannya. Terkait kepada umum, tidak terkecuali satu perkara pun dari kalangan mereka, yakni semua orang dan semua perkara mendapat peruntukan waktu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pada umatnya. Jadi masa Nabi itu hadir bagi umat, untuk isteri, untuk kami, untuk Allah, untuk itu, untuk ini yang umum yang khusus. Begitu detail sekali disebutkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperuntukkan masa-masa tersebut. Bagian untuk umat, bagaimana beliau gunakan bersama orang tertentu bagi masalah orang ramai. Rasulullah tidak menyembunyikan satu perkara pun daripada mereka. Antara kebiasaan Rasulullah SAW bersama umat beliau adalah mendahulukan mereka yang mulia dengan izin beliau bagi menyampaikan permasalahan umat. Jadi Nabi tengok kalau waktu raja, waktu ketua, waktu pemakan, waktu itulah ini, maka Nabi dahulukan. Ketua-ketua kabilah itu lebih didahulukan daripada orang Islam. Ya, jadi macam ini protokol VIP dimulihkan. Nah itu bukan satu yang betul. Nabi memang memulihkan VIP. VIP di kalangan umat, di kalangan kabilah-kabilah Arab. Siapa yang ketua-ketua? Kita tu dakwah dari itu je. Sebab Nabi dakwah kepada ketua-ketua kabilah. Yang kedua dihormati, ketua kabilah termasuk Islam. Maka rakyat teman anak buah ni manusia. Jadi kita itu ada di dalam cara Nabi SAW dalam menyampaikan dakwahnya, di dalam memperhatikan masalah umat. Rasulullah SAW membagi masalah umat. Itu berdasarkan daripada peringkat masalah mereka dalam masalah agama. Jadi umatnya ada macam-macam masalah yang tak sama, antara ini dengan ini, antara itu dengan ini. Ada antara mereka yang mempunyai satu hajat berkaitan agama, ataupun ada yang 2 hajat, ataupun ada ini hajat ini hawas. Disebut 3 dalam hadis. Kalau mengaji bahasa Arab,
ada contoh mufradnya, ada contoh musanna, ada contoh jamaahnya. Tapi dalam satu hadis yang ini diterangkan semua. Waminhum zu hajati, waminhum zu hajataini, waminhum zul hawais. Disebut lagi kalau bagi masalah contoh cantik. Contoh ini semua. Jadi jarang-jarang dalam satu teks masalah ini semua contoh ada. Kerana yang contoh itu mufrad ya, kerana musanna ya, kerana jamak ya. Ini semua ada. Sebab Nabi tahu umat ini ada macam-macam hal, ada macam-macam permasalahan dan hal. Rasulullah SAW menyibukkan diri, menguruskan mereka yang berhajat. Jadi umat dia ada masalah Nabi akan selesaikan masalah Nabi, itu tidak ujung. Kita baca macam mana Nabi boleh lapar tak makan seminggu, dapur tak makan seminggu. Hanya sahih Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan umat kami dah seminggu tak makan. Cuma ada dua as-suwada. Apa makna as-suwada? Dua yang gelap. As-suwada di Islam yang disebutkan at-tamar wal ma'. Jadi at-tamar al-ma' itu sentiasa ada sepanjang tahun dalam rumah Nabi. Buah kurma dengan air. Jadi buah kurma itulah yang dimakan kepada Nabi SAW. Apa ada begitu bukannya. Jadi maknanya betul-betul Nabi mengambil berat tentang umatnya. Ini Imam Tirmizi meletakkan hadis ini dalam bab tawaduknya Rasulullah SAW, merendah dirinya Nabi SAW ke peringkat yang tidak ada turun bandingnya. Memimpin nomor satu, bukan dalam negara, dalam dunia, bukan dalam dunia. Allah muliakan sebaik-baik makhluknya Rasulullah SAW. Rasulullah Nabi semua nak bagi emas Rasulullah tak ada, semua nak bagi tak ada, kan? Nak jadikan bunuh waktu emas nak bagi Nabi pun tak payah. Itu Nabi minta supaya wafatkan min zumratil fuqara wal masakin, bagi ibu dengan meninggalkan dalam keadaan rumah orang. Cintanya Nabi kepada fuqara wal masakin disebut juga aksaru ahlul jannah al-fuqara wal masakin. Jadi disebut dan tidak hari ini dan menyibukkan diri menguruskan mereka yang berhajat itu. Daripada pertanyaan itu Rasulullah SAW membimbing mereka melakukan hal yang mereka baikkan diri mereka sendiri dan seluruh umat. Beliau juga memberitahu apa yang sebaiknya untuk mereka. Rasulullah SAW berpesan, kamu semua yang hadir di sini hendaklah menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Kita kan suruh sampaikan apa kita tahu, sampaikan kepada siapa yang tahu. Jadi ucapan ini yang kita dengar diambil daripada pesan Nabi SAW. Kamu semua yang hadir di sini hendaklah menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Sampaikan juga kepadaku hajat mereka yang tidak mampu menyampaikannya sendiri. Jadi orang itu ada hajat jumpa lagi. Untuk orang lain tak boleh datang wakil. Jadi kalau kita mewakilkan hajat orang ini, hajat orang lain, itu pun termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Nabi suruh orang itu tak mampu, orang itu berat tak beritahu, aku wakilkan perlu nanti kan boleh. Jadi bagi macam itu pun termasuk. Sehingga disuruh sesiapa yang menyampaikan hajat orang lain yang tidak mampu dilakukan, maka itu termasuk perkara yang disunahkan. Tak semua boleh jumpa. Kalau dia ada masalah sebagainya, maka dia wakilkan. Hal-hal yang demikian diceritakan kepada Rasulullah SAW, hal yang bermanfaat saja. Beliau tidak boleh mengecuali jika hal itu diperlukan dan bermanfaat untuk orang yang menyampaikan. Ini adalah benda-benda yang bermanfaat. Benda yang bermanfaat tak dia fikirlah. Dia fikir betul kita kaya tak perlu, tak perlu. Kalau kita tapis, ada banyak tu yang kena tapis. Jadi proses penapisan itu pun termasuk dalam benda betul
tidak berdiam, penting yang tak perlu, yang tak ada masalah pada umat. Jadi disebut disebut hanya perkara yang bermanfaat sahaja. Wala yuzkaru indahu ila dzalik. Para pembesar bertemu dengan Rasulullah SAW dengan membawa berbagai permintaan dan masalah mereka. Mereka tidak pulang kecuali selepas mendapat bekal ilmu dan akhlak dan keluar bersama dalil sebagai petunjuk kepada kebaikan. Jadi mereka puas dijumpa Nabi SAW. Sebab bila jumpa Nabi akan berikan kepada mereka bekal itu maknanya ilmu dan akhlak dan juga dalil untuk kehidupan mereka. Wala yaftarikuna illa an zawakin wa yukhrijuna adillatan yani al-khair. Begitu cara Nabi melayan umatnya daripada sekecil-kecil sampai selesai. Qala fasa'altu an makhraji wa kaifa yasna' fi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzimu lisanahu illa fima ya'ni wa yu'lifuhum wa la yunafiruhum wa yukrimu karima kulla qawmin wa yuwalihi alaihim wa yuhazziru nas wa yakhtarisa minhum min ghairi an yatwiya an ahadin minhum bishrahu wa khurqah wa yatafaqqadu ashabah ويسأل الناس أما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبه قبيها ويوهيه مغتنم العمر غير مختلف ولا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل حال عنده عنده عتاب ولا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مؤسسة ومؤزرة. الحسين سمعني أبي حسن حسن تقوى بعدنا حسين البانيا حسن ini Husain tahu, Husain tahu lebih awal dan lebih banyak lagi. Al-Husain bin Ali bercerita ini masih lagi Husain bin Ali. Lalu aku bertanya kepada istri Pak Rasulullah ketika keluar rumah, apakah oleh beliau ayat beliau Rasulullah SAW menahan dan menjaga lisan beliau kecuali pada hal-hal yang bermanfaat untuknya. Dan Nabi betul-betul menjaga lidahnya, tidak berkata mereka yang baik, tidak berkata mereka yang bermanfaat. Jadi Nabi SAW dikatakan kalau tak boleh bercakap yang baik, hendaklah diam. Tapi Nabi SAW berkata-kata pun baik, diam pun baik. Sebab Nabi punya kaedah bila bercakap semuanya yang baik-baik. Bila diam itu penuh hikmah. Kalau kita diam, tak ada idea, atau nak kita semua kosong. Tapi Nabi SAW diam itu penuh dengan hikmah. Diam itu ada petunjuk untuk umat. Diamnya itu menunjukkan sesuatu. Sebab itu bila disebut dengan uskun, ini yang disebut. Tapi dia punya modul uskun jadi satu modul kecemerlangan. Ini cerita apa? Budaya orang Arab jahiliyah memulihkan tetamu kan. Man kana yu'minu billah yaumil akhir wal yukrim ghaibahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mulihkan tetamunya, mulihkan jirannya. Dalam hadis dia bentuk sama. Man kana yu'minu billah yaumil akhir, man kana yu'minu billah wal yukrim. Banyak ayat yang itu cuma dihujung untuk pemilihan. Nak mulihkan, Nabi nak sebut tak boleh tamu wal yukrim ghaibahu. Kalau nak mulihkan jiran, wal yukrim jarahu. Kalau nak bercakap baik, wal yaqul khairan. Kalau tak boleh, aul yasmut, nah diam. Gitu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diamnya penuh dengan hikmah. Disebut di sini Rasulullah bercakap mereka hanya yang baik. Kecuali pada hal yang bermanfaat untuknya Rasulullah mampu membuka
hati mereka dekat dan senang dengan beliau dan tidak menjadikan mereka berpaling pada beliau. Rasulullah SAW memuliakan orang yang mulia dalam setiap kaum. Setiap kaum. Orang Arab pun dari kabilah-kabilah tak boleh bilang banyak. Ketika itu banyak kan, atau anak umur banyak. Karena 28 buah negara, 25 buah negara yang ada ini. Semua atau beza-beza dia punya dialek dia. Tak mau pulau ibu banyak. Orang di Indonesia Galuan tu sama-sama puluh ada pun Melayu ni, Arab lagi banyak, macam-macam dia tu. Jadi maknanya setiap kaum itu Nabi muliakan, memuliakan orang yang mulia dalam setiap kaum dan menempatkannya sebagai pemimpin untuk kaum itu. Semua dia macam itulah, ketua orang lain, ketua taman lain, ketua bahagian lain, ketua biasa lain, ketua jabatan lain, bukannya ada semua kira-kira itu kan istilahnya kita sebutkan begitu sesuai dengan yang aku disebutkan tadi. Rasulullah memuliakan orang yang mulia dalam setiap kaumnya dan menempatkannya sebagai pemimpin untuk kaum itu. Rasulullah selalu memberi peringatan kepada manusia. Beliau juga menjaga diri dari keburukan manusia tanpa menyembunyikan wajah yang ceria dan akhlak beliau yang mulia. Rasulullah memerhatikan keadaan para sahabat beliau dan bertanya apa yang sedang berlaku pada umat beliau. Soal tanya semua sahabat dan sahabat. Yang itu yang kata Rasulullah boleh melihat berdiri di belakang. Itu kan yang paling 3 buah nabung raja boleh nampak. Kalau tak tahu nampakkan. Jadi tidak ada sahabat-sahabat yang mana pergi boleh tak ada ni. Soal tanya akan cari. Kan satu riwayat tu seorang noja perempuan ni kulit hitam lah kayaknya, berkulit hitam, impah saudara. Ada, dia bisa ada mana? Ada mana begini? Waktu sahabat kata dia telah wafat ya Rasulullah, dah wafat. Tunjukkan kuburnya. Waktu tu juga ada tu mesti masa apa? Lagi saya sedang ditunjuk terus pergi kepada kubur tadi. Dan Rasulullah mengambil berat dan umat ni. Dia juga yang mana begini bisa. Assalamualaikum, assalamualaikum terus lagi. Saya sahabat semua. Dan asal mungkin dia baik. Dia tak tunggu lagi lama apa semua. Rasulullah tahu juga apa sebenarnya berlaku. Kalau tak tahu sahabat dia punya dia tak pakai untuk solat di kursi. Yang balik rumah kursi pakai isi dia solat. Orang tahu buat dia juga orang bukan kursi pakai untuk solat sampai mereka punya tu. Maknanya begitulah tahap cara Nabi sampai sejauh tu memilihkan umat dia. Rasulullah memuji perbuatan yang baik dan mencela perbuatan yang buruk. Sudah pastilah sebab Nabi itu diteruskan, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutuskan kamu melainkan sebagai kaum penggembira. Jadi penggembira itu maknanya Nabi memuji perbuatan orang baik. Wa nadhira, berita sengsara, berita tentang dosa ancaman neraka. Dan Nabi mencela perbuatan yang buruk. Semua perkara menurut beliau adalah sederhana, tidak kuat dan tidak baik. Rasulullah SAW tidak pernah lalai bimbang. Kiranya mereka akan lalai dan berbalik. Beliau punya ukuran dan persiapan bagi semua perkara. Beliau SAW tidak mengurangi hak yang benar atau melampaui batasnya. Orang yang hampir dengan Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik. Itu bila disebut man afdal min as-sahabah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian siapa lagi? Al-Asy'ar al-Mubasysyirin bil Jannah. Kemudian siapa lagi? Ashabul Badri. Kemudian siapa lagi? Jadi maknanya disebut nasi orang-orang yang hampir dengan manusia terbaik. Orang yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak memberi nasihat kepada umat. Memberi nasihat kepada umat termasuk
yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan itulah orang yang paling mulia di sisimu, memberi nasihat kepada umat ini. Dan macam tunggak Nabi. Sebab itu disebutnya di dalam dari Nabi SAW, ulama di kalangan umatku ini seumpama nabi-nabi Bani Israel. Karena itu kewafatan Nabi SAW, siapa yang menjalankan kelebihan, dia berumatilah. Jadi umat yang menyampaikan itu dianggap oleh Nabi SAW seumpama nabi-nabi daripada kalangan Nabi Israel. Orang yang paling agung kedudukannya di sisi Rasulullah SAW adalah mereka yang mempunyai kebaikan, menolong dan membantu Nabi SAW. Orang yang paling tinggi kedudukan, manzilatan, orang yang menolong dan membantu Nabi. Siapa yang paling kuat itu Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Termasuk itu disuruh orang yang paling tinggi kedudukan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasa'altu al-majlisi faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dhikri wa idza intaha ila qawmin jalasa haitsu yantahi bihi al-majlis wa ya'muru bidhalik yu'ti kulla julasa'i binasrihi wa la yahsabu jalisu anna ahad aqrama alaihi من جلسه أو ووضعه في حاجة صبره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول وقد سمع وقد وسع الناس بسطه وخلقه وصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه أصوات ولا تؤن به الحروب ولا تسنى فلتأتوا متعادلين بل كانوا يتفضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. Tapi ini semua ini macam-macam. Ada ini. Al-Husain bin Ali menceritakan lagi, Husain lagi dia tahu. Pada Hasan misalkan dan disembunyikan itu, tak mau Husain tahu, simpan dulu. Rupanya Husain tahu lagi banyak lagi. Lagi awal. Husain bin Ali meneruskan ceritanya. Aku bertanya pula ini duduknya Rasulullah. Macam mana duduknya Rasulullah ni pula? Ayahku menjawab, Rasulullah tidak duduk dan tidak duduk kecuali dengan berzikir. Qiyaman wa qu'udan yazkurullah. Duduknya, berdirinya dalam keadaan berzikir. Abu beliau menghampiri satu kaum yang sedang duduk, beliau katakan dulu kita kosong dalam majlis itu. Beliau mengatakan supaya umatnya melakukan hal yang sama apabila menghadiri sedang majlis. Rasulullah SAW memberikan hak kepada setiap insan yang duduk mendengarkan beliau. Ia menjadikan setiap yang duduk dalam majlis itu merasakan tidak ada seorang pun yang lebih mulia di sisi beliau daripada diri mereka sendiri. Sesiapa yang mengajak Rasulullah SAW duduk atau berbincang di suatu hajat, beliau akan bersabar sehingga orang itu menyudahkan percakapannya dan pergi terlebih dahulu. Mana salahkan dengan orang-orang dengar cerita motivasi. Jadilah pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu sudah Nabi. Kalau tak jadi pendengar baik, semua nak cakap. Siapa yang dengar? Contohnya semua dengar. Jadi Nabi punya Nabi kata dengar perintihan apa yang dicakap. Ini sebut begitu. Siapa yang sudah duduk atau berbincang di sebuah hajat, beliau akan bersabar. Sabaru Nabi akan sabar
bukan sahabat biasa-biasa, Nabi bin sahabat. Peringkat paling tinggi sekali. Sesiapa pun yang memohon hajat kepada Rasulullah SAW tidak akan ditolak selagi beliau mampu memenuhinya. Mana Nabi kalau lagi. Adapun jika beliau tidak mampu, Nabi tak mampu, di mana takdirlah beliau ini sallallahu alaihi wasallam akan menyatakan dengan ayat yang berbaik, wajah beliau yang tenang dan akhlak beliau yang indah dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Rasulullah mau membawa kepada mereka. Jadi semua orang adalah anak-anak bagi Nabi SAW. Nabi adalah bapa kepada semua umatnya. Macam Malaysia semua ada bapa, bapa pembaruan, bapa transformasi, bapa itu, bapa ini, bapa mereka. Itu istilah. Tapi tak banyak dia bapa satu bab Tapi Nabi SAW bapa kepada semua hal umat ni. Nabi SAW itu bawa bapa. Apa seluruh ini, seluruh itu, sebenarnya begitu rapat. Kerana Nabi SAW buat satu untuk umat dia. Sampai dia Nabi banyak istighfar, Nabi pun ada dosa. Berada-ada mahal, tapi istighfar itu berada-ada untuk apa sebenarnya istighfar? Aku punya istighfar Nabi itu istighfar li ummati, istighfar untuk umatnya. Itu kita ni pula nak istighfar untuk diri sendiri pun kadang ingatkan berubah. Macam tu. Ada yang lain terus nak buat satu kesalahan. Punya dalam mahajir. Majlis beliau sallallahu alaihi wasallam majlis yang dipenuhi sifat malu, sifat amanah, sifat sabar. Tidak ada yang meninggikan suara. Tidak disebut banyak perkara yang haram. Tidak disebabkan padanya umpatan atau keburukan. Majlis Nabi diberkat betul. Tak ada benda-benda lain semua. Mereka semua sama kedudukannya, semua sama. Nabi mulia semua. Orang VIP ke, orang tak VIP ke, semua Nabi mulia. Mereka saling menghormati, penuh takwa dan merendah diri. Dalam majlis itu mereka menghormati orang tua, menyayangi anak muda, mendahulukan mana yang memiliki hajat dan menjaga hak orang yang baru dalam kalangan mereka. Itulah cara tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengambil berat tentang umatnya. Jadi contoh yang panjang, hadis yang panjang, pengiktibaran yang luas, kan? Pesanan hebat yang diberikan kepada Nabi SAW bagaimana seharusnya kita menjadi manusia yang kalau kita tajuk sini yang tawadhu. Tawadhu ni orang tengok macam lemah, ya, jadi tawadhu betul. Tapi kalau kayak hadis dah orang tahu orang paling hebat sekali. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri, Allah akan mandi dia lagi hebat. Tapi itulah manusia tak nampak itu. Allah betul ini. Jadi cara memberikan jawapan sudah melambangkan kelemahan. Tapi tawadhu ini satu sikap yang tinggi, yang dimuliakan oleh Allah SWT dan Allah angkat derajatnya sangat tinggi, apatah lagi di negeri yang abadi, di akhirat sana. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nak sambung pun sebab saya pun nak lewat. Maksudnya banyak hari ini saya tu pusing setengah segala-galanya. Saya pergi GPS tunjukkan jalan jauh, saya sampai ke Lambat lagi. Dari kapal ini pertama kali. Jadi kuliah saya pun lewat, jam pun lewat. Jadi saya syukurlah untuk hari ini 7.22 ini pagi. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang dikongsikan ini menjadi satu pengiktibaran dan kehidupan kita. Dan satu pastinya apa yang datang daripada Nabi SAW adalah sesuatu yang sangat hebat. Kesannya, kesan kerana disebutkan siapa yang mengamalkan satu sunnah Nabi pun sudah satu kehebatan. Tak dia mengamalkan seluruh
sunnah yang mampu dilakukannya. Dan ada juga hadiah ini di akhir zaman. Mengamalkan sunnah Nabi ini seperti menggenggam bara api, sawul juga tak tahan lepas. Dan sudah buatkan perumpamaan susahnya nak mengamalkan sunnah pada zaman-zaman dah penghujung ni. Kerana ini banyak dunia yang tarikan dunia yang makin kuat, iman yang makin lemah. Jadi tak ramai yang mampu nak menggenggamnya sampai ada kan betul sebab menggenggam bara api. Jadi para siapa yang dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya, maka dia menjadi insan yang berbahagia. InsyaAllah Ta'ala mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita di dalam beramal dengan petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashrina al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.